Apa Rasulullah SAW gendong dia? Nak menunjukkan betapa mesra kasih dia dan kedudukan Abu Bakar tu bagi dia. Mula-mula lagi, mula-mula dia siapa tu lagu tu dah dia tunjuk. Yang ni Abu Bakar duduk di belakang dia. Bukan naik unta suku. Rasulullah SAW pada ketika itunya bila masuk waktu semaya dia akan semaya lah mana-mana lah, rata lah dia semaya. Pernah juga semaya di kandang kambing. Mana tempat yang cuci lah, tapi dalam kandang kambing. Setengah ulama kata gitu, setengah ulama kata tidak, maksud kandang kambing ni bekas kandang kambing, dulu kandang kambing, lepas tu tinggal dah, mana cuci lah tempat tu. Tak apalah, ke mana-mana pun dia semaya di kandang kambing, asalkan cuci tak apa. Dan Nabi SAW memerintahkan supaya membina masjid ataupun umira, diperintahkan. Kalau diperintahkan mana Allah perintah dia. Dia pun hantar orang pula pergi jumpa dengan Bani Najjar ni. Dia kata pun, wahai Bani Najjar, thaminuni bihaitikum, sebut regalah kebun kamu ni kepada aku, sebut rega. Dia tu kata, demi Allah kita tak sih rega dia, melainkan kita serah kepada Allah semata-mata harga dia, serah ke Tuhan lah. Tuhan nak beri sebanyak mana kita saya tak sih ambil. Jadi illa ilallah, wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Maknanya kita tidak nak harga dia, melainkan kita serahkan keadaannya kepada Allah. Serahkan perkara ini kepada Allah. Itu satu makna. Kita serahkan ganjaran dia tu, pahala dia tu kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa namanya, ila di sini dengan makna min. La natlubu thamanahu illa ilallah, yani illa minallah. Dia raja ni dia boleh bertukar-tukar banyak. Dia boleh bertukar-tukar. Mana kita tidak mahu harganya kecuali dari Allah. Harga dari Allah tu maksudnya berupa pahala lah. Itu makna yang ketiga. Yang keempat ni mana dia, kita tidak mahu menuntut ganjaran ataupun apa ni harga dia kecuali apabila kita pergi kepada Allah, illa inda dhahabina ilallah. Ada takdir lah tu, maknanya ada buah di situ. Illa inda dhahabina, baru kita nak apabila kita pergi kepada Tuhan, menghadap Tuhan yang di akhirat besok lah. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak bagi rega lah untuk masjid tu, untuk tapak masjid tu. Zahir hadis ini. Tetapi dalam Bukhari ada disebutkan Nabi SAW tak sah juga terima kalau tidak sebut rega. Dia nak bayar je. Sebab apa? Sebab nak bayar juga tu, padahal semuanya sudah bersedia nak buin. Sebab dia ada ni kebun ni hak anak yatim 2 orang. Hak anak yatim 2 orang, iaitu Suhail dan Sahal. Nama anak yatim Suhail dan Sahal. 2 orang anak yatim dia tak boleh lah. Bukan dia, bukan apa nama ni, jadi lagi, maknanya urusan dia tu tidak dikira jadilah. Begitu juga penjaga dia pun tak boleh sewenang-wenang juga. Mutawalli dia tu ataupun qayyim dia tu, penjaga dia tu tak boleh sewenang-wenang. Sebab tu Nabi SAW tak sih terima kecuali dengan bagi letakkan harga kepada dia. Maknanya hadis ini tidak bercanggah dengan hadis Bukhari itu. Maknanya mula-mulanya ginilah, Nabi SAW wayak suruh letak rega, suruh sebut rega, lepas tu dia mahu tak sih. Tapi akhirnya bila Nabi SAW tak sih juga kecuali dengan bayar rega, mereka pun terima lah mengikut hadis Bukhari itu. Cuma di sini ringkas lah. Maknanya hadis ini termasuk dalam hadis mukhtasar, hadis ringkas. Hadis ringkas ni maknanya tidak sebut habis. Lepas tu adalah dalam kawasan tu kubur-kubur orang musyrikin, ada tanah, tempat tanah berlekuk-lekuk ke apa tu. Nabi SAW suruh bongkarkan kubur orang musyrikin. Bongkarkan tu lagu mana? Maknanya perata lah. Mana-mana ada batu nisan, kalau kita kata ada belindang, kalau ada binaan, kalau apa-apa tu suruh perata. Itu makna bongkar. Lepas tu kalau ada apa namanya kubur-kubur ada tulang-tulang orang kau suruh buat. Itu makna bongkar itu. Bukan suruh gali pak dalam, tidak.
Bukan suruh gali pakai dalam, tidak. Ini menunjukkan bahawa apabila boleh kepada orang Islam dah sudah bertukar milik, dah berapa kali bertukar milik, walaupun tanah tu tanah kubur asalnya, boleh kita buat sesuatu, tidak jadi masalah. Begitu juga kalau tempat buat sapah misalnya, kita kata tidaklah kata tak molek ni tempat buat sapah, kita tak molek nak beli nak buat masjid, tak ada kena-mena semua tu. Dia berubah apabila dengan niat kita berubah, tak ada kena-mengena dengan tempat, dengan tapak tu. Jadi tak molek kau, jadi tak ledak. Lepas tu hak tidak rata, hak lekuk-lekuk belubal-lubal tu disamakan lah, sebab nak buat masjid ni. Lepas tu pokok-pokok tamar tebal aturkan bahagian depan sebelah kiblat masjid itu, dan pintu dia tu hak bahagian ni apa ni, tiang dia tu hak tepi ni, tu batu lah, batu. Bahu dia tu idadah tu, mana bahu pintu tu, kerangka pintu tu, bahu dia tu, tu batu. Lepas tu bila-bila duduk punggah batu tu, duduk baca hak ni lah, duduk sebut hak ni, ya Allah, tidak ada kebaikan sebenarnya kecuali kebaikan akhirat, tolonglah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajir. Inilah yang disebutkan. Lepas tu seterusnya yang satu lagi tu pun lagu tu juga, cumanya ada beza di dalam tu tempat kharib tu, kharib atau khirab boleh berlaku, kedua-dua boleh berlaku. Maknanya tanah runtuh ataupun tanah yang berlubang-lubang. Dalam riwayat ini dia kata harth. Dalam riwayat Hammad bin Salamah dia kata harth, tempat kharib itu harth. Maknanya dalam kebun tu ada juga tempat orang-orang menanam tanaman, ada pokok tamar. Harth ini biasanya tanaman-tanaman jenis macam jagung, gandum, jenis itulah harth. Pokok kurma tu tak apalah, dan kubur orang musyrikin. Maknanya riwayat ini berbeza daripada riwayat Abdul Warith hak sebelum ni, dari segi menyebutkan lafaz harth dengan kharib. Dalam riwayat Abdul Harith disebut kharib, dalam riwayat Hammad ini disebut harth. Itu beza. Maknanya kalau kita terima kedua-duanya pun ada, tak apa, boleh terima. Walau bagaimanapun Musa yang dituk guru Imam Abu Daud ni, Musa bin Ismail, dia kata Abdul Warith meriwayatkan hadis ini lebih kurang makna dia lagu ni lah, tapi Abdul Warith kata kharib, mana tempat harth itu, di tempat harth itu kharib. Dan Abdul Warith berkata dialah yang rakyat kepada Hammadnya hadis ini, dialah rakyat kepada Hammadnya hadis ini. Macam mana pula Hammad ini meriwayatkan dengan harth pula, sedangkan dia rakyat kharib? Seseolahnya Imam Abu Daud nak menyatakan di sini bahawa tuk guru kepada tuk guru dia Abdul Warith, dia macam mengatakan waham Hammad dalam meriwayatkan hadis dia ni, di mana dia menyebutkan harth yang sebenarnya kharib. Sebab Hammad pun ambil dengan dia tak ada harth ni, tak ada, dia tak tahu pun harth, hak dia tahunya kharib lah. Tiba-tiba Hammad yang ambil daripada dia ni sebutkan harth pula. Ini maknanya dia keliru lah tu, kira-kiranya waham. Nak kita katakan tashif hadis ini musahaf? Tidak. Sebab itulah, sebab musahaf ni boleh jadi keliru orang kemudian ni, hak patutnya baris lagu lain, ni kha sebenarnya, sa tu ba, jadi kharib lah, tukar titik. Itu orang panggil hadis musahaf. Adakah ini termasuk dalam hadis musahaf? Silap mana dari segi titik baris dia tu? Boleh jadi juga. Di situ letaknya. Dan berlaku begini kenapa? Kerana waham lah. Seseolahnya Imam Abu Daud nak isyarat situ. Waham Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ni orang hebat, sehingga Imam Ahmad mengatakan kalau orang tu pertikaikan Hammad bin Salamah ni, kamu ragui tentang iman dia. Siapa tahu tu? Mana kalau orang pertikaikan Hammad bin Salamah ni, orang kata dia tak juru, dia tak molek, kamu kena ragui iman orang tu. Mana mesti orang tu tak molek tu. Dia kata gitu. Sebab apa? Orang molek benar ni, orang alim besar, hafiz pun dia orang. Sebab tu dia sebut segini ni, Hammad bin Salamah. Dia kata, Abdul Warith kata dialah dia yang beri hadis ini kepada Hammad tu. Macam mana Hammad boleh riwayat harf pula? Nak ceritanya orang tinggi, orang besar, orang mana pun dia ada juga buah hak gelicir.
boleh jadi gelincir tu.